Okey, selamat sejahtera semua. So, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tangen, sambungan daripada elips dan parabola. So, hari ini kita nak sambung tangen. Okay, apa yang kita nak sambung adalah berkenaan dengan konsep, pembinaan, lepas tu aplikasi tangen. Okay. Dalam tangen ni maksudnya adalah ada garis lurus ataupun bulatan yang bersentuhan. Dia bukan bersilang. Bersentuhan dengan apa? Dengan bulatan ataupun lengkuk pada satu titik. Okay, itu semua dinamakan titik tangen. Maksudnya ini titik tangen, ini titik tangen, ini titik tangen. Okay. Lepas tu apa konsep dia? Okey, konsep ada satu bulatan dengan garisan. Okey, ini konsep dia, bulatan dengan garisan. Okey, bulatan dengan garisan. Bulatan dengan garisan. Okey, ada dua keadaan lah. Awak kena buat garis tangen tu apabila titik tangen tu berada dekat sini. Okey, ataupun awak kena buat garis tangen tu yang melalui satu titik yang berada dekat luar. Okey, dan awak kena buat satu keadaan di mana dia tak bagi bulatan, tapi awak yang kena buat bulatan. Tapi garisan tu mesti menyentuh dekat titik tangen yang diberi dengan garis tangen. Okey, lepas tu ada lagi kan dua bulatan. Tadi ni satu. Ini dua bulatan bertemu menyentuh dengan garisan. Dia menyentuh sebelah luar, yang ni sebelah luar. Kan? Okey, kemudian yang ini sebelah dalam. Menyentuh sebelah dalam. Okey, kemudian ada lagi dua garisan tapi dalam keadaan dia bersudut. Ni keadaan dia bersudut. Dua garisan. Satu bulatan. Yang ini dua bulatan. Okey, satu garisan. Yang ni dua garisan. Yang ini dua garisan, satu bulatan. Okey, lepas tu konsep yang seterusnya adalah bulatan menyentuh bulatan. Ada dua konsep. Okey, bulatan menyentuh bulatan ni ada dua bulatan dengan tiga bulatan. Okey, dua bulatan ni dia menyentuh sebelah luar. Okey, yang ini dia ada dua keadaan lah. Ada dua keadaan, nanti kita tunjuk Okey, lepas tu menyentuh sebelah dalam. Okey, dia bergantung kepada soalan lah. Ada soalan dia bagi awak jejari, ada soalan awak kena cari jejari sendiri. Okey, kalau macam ni dia suruh awak cari jejari sendiri ni. Ni dua ni dia tak bagi awak jejari. Awak kena tentukan jejari sendiri. Yang ini tak, yang ini jejari dia bagi. Dia menyentuh bulatan tapi jejari dia bagi. Okey, yang ini. Okey, yang ini tiga bulatan pula. Okey, satu menyentuh sebelah luar, dua-dua bulatan ni menyentuh sebelah luar. Okey, yang ini Okey, yang ini. Sorry. Yang satu lagi. Okey. Okey, satu lagi menyentuh. Okey, satu lagi menyentuh sebelah dalam. Bulatan besar ni dia menyentuh sebelah dalam. Okey, kemudian ada lagi satu keadaan dia menyentuh sebelah luar. Okey, yang ini menyentuh sebelah luar, yang ini menyentuh sebelah dalam. Okey, yang ini pun sama, menyentuh sebelah luar, yang menyentuh sebelah dalam. Okey, cuma beza ni ketiga-tiga jejari dia bagi. Ni. Yang ini ada jejari dia tak bagi. Jejari yang warna biru ni dia tak bagi. Awak kena cari. Tu biasanya nama dia JX. Okey, next. Okey, kita nak tengok ciri-ciri pembinaan dia. Okey, ciri-ciri pembinaan dia. Okey, kita tengok ciri-ciri pembinaan tangen. Okey, ciri-ciri pembinaan tangen. Yang pertama, satu bulatan dengan satu garisan. Okey. Kalau yang pertama ni, ini dalam soalan diberi awak akan menggunakan konsep garis renjang. Okey, yang kedua dia bagi awak titik dia berada di luar bulatan dengan bulatan. Konsep yang awak guna untuk membina tangen ni adalah guna kaedah pembagi dua garis dengan separuh bulatan. Okey, yang ketiga, garisan bertemu bulatan. Okey, titik atas garisan ni dia bagi garisan. Yang ini dia bagi jejari bulatan. So awak kena tentukan pusat bulatan.
So awak kena guna konsep garis renjang ni. Sebab dekat garis renjang ni kita akan bina jari dia dekat situ. Okey, kemudian masih lagi garisan bertemu dengan bulatan, tapi kali ni dua lah. Dua keadaan. Okey, yang pertama dia bagi awak titik tangent. Okey, dua-dua ni sama ni, dia bagi awak dua garisan bersudut. Yang kedua dia bagi awak jari bulatan. Awak guna dua-dua konsep, awak guna garis renjang pembagi dua bulatan. Okey, pembagi dua sudut. Ni pembagi dua sudut. Okey, nanti awak akan tengoklah demo saya. Ni ciri-ciri pembinaan dia. Saya akan masukkan ke dalam pembinaan tangent satu persatu. Okey, next yang seterusnya dua bulatan. Okey, satu garisan. Okey, garisan menyentuh bulatan. Okey, dua bulatan. Okey, ni dua bulatan. Okey, dua bulatan. Okey, dia bertemu dengan satu garisan. Ni sebelah dalam. Yang ini dia bertemu dia bertemu sebelah luar. Okey, ni sebelah luar. Yang ini sebelah dalam. Okey, yang kedua ni sebelah dalam. Dua-dua ni dia bagi awak jari. Nampak sama kan? Cuma bezanya nanti awak kena, ni semua awak kena guna ni konsep ni. Cuma ada lagi satu konsep ni, awak kena sama ada tolak atau tambah. Sama ada ni awak kena cari ni garis ni, sama ada ni tolak, yang ini awak kena tambah. Tengoklah dekat dalam demo saya, nanti saya tunjukkan. Okay, next. Okay, bulatan menyentuh bulatan sebelah luar. Okay, sebelah luar kita tak guna kaedah garis lari, tak guna pembagi bulatan. Kaedah ni sangat senang. Kita cuma tentukan jari bulatan saja. Okay, yang ini JX. Yang ini awak kena, dia bagi awak satu bulatan, dia bagi awak garisan. Awak kena tentukan, kita boleh guna kaedah garis lari, lepas tu kita kena buat JX dia. Ni. Ini bulatan menyentuh bulatan. Okay, kemudian lagi bulatan menyentuh bulatan sebelah dalam. Tadi sebelah luar, ini sebelah dalam. Okay, konsep yang diberi dalam soalan nanti, titik dengan jari bulatan. Awak kena tentukan pusat bulatan. Yang ini dia bagi sama juga bulatan dengan titik sebelah luar bulatan. Ni di titik sebelah luar bulatan ni, awak kena guna konsep pembagi dua garisan. Lepas tu cari JX dia. Kat situ. Kemudian bulatan menyentuh bulatan, tapi kali ni ada tiga bulatan. Tiga bulatan, satu menyentuh sebelah dalam, satu lagi menyentuh sebelah luar. Ni. Apa yang awak kena buat ini? Jari besar tolak jari kecil untuk menyentuh sebelah dalam, jari besar tambah jari kecil. Okey. Kalau dia menyentuh sebelah luar. Okey. Next, sama juga ada tiga bulatan tapi sentuh luar dan dalam. Menyentuh luar dan dalam. Okey. Ini konsep yang kita gunakan, garisan selari dan persilangan. Okey. Satu lagi yang ni. Jari besar, jari kecil, jari besar tambah jari kecil, jari besar tolak jari kecil. Pun ada juga konsep dia. Nanti saya tunjukkan dekat dalam demo. Okey, next. Okey, ini contoh aplikasi dalam soalan tangent. Ini dia. Okey, contoh. Okey, ini contoh soalan. Kita nak cari garisan tangent untuk EF. Okey, kita guna kaedah ni. Okey, lepas tu okey, ni kita nak cari AB. Kita guna kaedah bulatan bertemu bulatan garisan bertemu dengan dua bulatan sebelah luar. Okey, lepas tu kita nak cari garisan DC. Okey, dua bulatan bertemu dengan garisan sebelah dalam. Okey, tu dia. Cara nak buat ni. Ni begini. Okey, demo dia akan tunjuk ke video yang seterusnya. Okey, yang seterusnya saya tunjukkan dua contoh saja. Okey. Ini contoh yang seterusnya soalan. Okey, kita nak cari garisan lengkungan BC. So kita guna kaedah tiga bulatan menyentuh sebelah luar. Okey, tiga bulatan menyentuh sebelah luar. Okey, tu dia. Kita akan guna konsep tambah. Dua jari ni kita tambah. Okay. Untuk cari AB, okey, tiga bulatan juga, tapi kita tolak
Okey, bulatan besar tolak bulatan kecil. Sebab apa kita tolak? Sebab kita nak cari jari dia. Okey, macam mana cara nak buat? Ni contoh dia. Okey. Okey. Okey, itu saja. Nanti pergi dekat video yang seterusnya untuk detail satu persatu pembinaan. Okey, itu saja. Terima kasih.